Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke Hoi Podcast. Jangan lupa subscribe Home of Ideas dan jangan lupa like and follow semua social media Home of Ideas. Okey. Jadi pada hari ini kami bawakan tetamu khas iaitu cikgu media kreatif kami sendiri iaitu Sir Jasmi. Jadi pada hari ini kita sebenarnya nak korek sedikit lah pengalaman peribadi Sir. Sebab dulu Sir merupakan seorang atlet penembak negara dan title atlet negara tu bukan calang-calang. Jadi kita nak tahu dan kita, macam mana Sir boleh terjebak dalam bidang menembak ni at the first place? Macam pantun kan, terjebak dalam sukan menembak. Okey, pertama sekali terima kasih dekat kita punya moderator lah menjemput saya. Padahal saya yang set kan. Okey, dia macam ni. Kalau saya nak kongsikan sikit pengalaman tu, sebenarnya dia bermula pada 1973. Dia bermula pada saya form 3. Form 3 lepas PMR waktu tu, zaman-zaman PMR lah. So lepas PMR kita tak ada buat apa-apa. Datang sekolah main chess, main kejar-kejar, main nyuruk kat sekolah, tak ada kerja nak buat. Tiba-tiba ada satu pengumuman. Saya sekolah agama tau, sekolah Syam. So bila dia buat pengumuman, dia kata okey, esok akan ada datangnya satu kumpulan daripada Majlis Sukan Negeri nak buat satu pemilihan untuk sukan menembak. Dalam kepala otak, oh ada yang sukan menembak. Sukan menembak tu macam mana? Macam tu lah soalan-soalan dia. So disebabkan kita orang adalah form 3 yang paling dah lepas PMR, yang paling orang kata apa, free lah dekat sekolah tu. Kita dah jadi dia punya penyambut tetamu datang sekolah. Kita datang lah, join dia punya selection. So daripada situlah, okay, best saya tak silap adalah dalam I don't know, mungkin dalam 200-300 orang kot. Lepas tu ada 5 kelas. 5 ke 6 kelas macam tu lah. Lepas tu bila masuk tak sampai kot 200 lebih kot, 100 je kot. Lepas tu dia test macam ni je. Pegang senjata. Ada 2 jenis senjata, pistol dan rifle. So kita angkat je lah, ikut arahan dia tunjuk demo. Kita angkat ni rifle, angkat macam ni. Rifle panjang kan. So angkat macam ni. Dan pistol angkat macam ni. So daripada ramai-ramai tu dia select lagi, dia kecil. Dia tengok posture je, dia tengok posture badan dia. So saya terpilih dalam pemilihan tu lah. Lepas tu dia pergi ke peringkat seterusnya. Banyaklah peringkat-peringkat dia. Ada ujian fitness, ada ujian. Dulu saya tak macam ni. Dulu saya six pack. Saya kurus lah, fit dan sebagainya. Budak sekolah kan. Lepas tu ada banyak saringan dia. Sampailah sekolah saya tu, sampailah the last kali masa saya form 5, saya pergi Sukma, the first Sukma saya dekat Melaka. Tinggal saya seorang daripada ramai-ramai. Lepas tu kan tahun depan tu pergi form 4 kan. So ramai best kawan-kawan saya yang pindah ke sekolah. Pindah sekolah asrama lah, pergi Sasa lah, pergi mana-mana, sekolah asrama penuh lah apa. Kecil lagi. So yang paling masa tu serius tak silap ada dalam 3 orang Tapi ada masalah lah sebab duduk asrama, susah nak pergi training. Saya memang gila gamble sikit. So tinggallah saya seorang. Itulah punca dia terjebak. Waktu tu waktu form 4 tu saya dah masuk Sukma. Sukma saya yang first form 5. Masa tu kita teruja dengan Sukma. Memang tak belajar. Serius tak belajar. Saya Arab. Kita belajar Arab kan, Arab tinggi kan. Arab tinggi dekat, kalau kita ambil SPM, for example lah, kita tahu SPM fail 30 dan ke bawah. Tapi sebabkan sekolah Syam kan, jadi sekolah Syam ni dia standard dia tinggi, 40 dah fail. So saya punya markah 36, 35. Saya macam relax lah, kalau SPM ni tak fail lagi. Tapi biasalah cikgu risau apa semua. Dia panggil mak bapak saya. Benda yang sama lah saya cerita kat mak bapak saya. Dia rate dia tinggi, grade dia tinggi, kalau tidak ni tak fail lagi. So saya habiskan 6 bulan fokus on Sukma. Habis Sukma, saya diharamkan untuk jejak kaki ke lapang sasar, tempat training saya. Coach saya suruh saya belajar. So saya tahan sebulan ni. Lepas sebulan tu senyap-senyap, pergi training, angkat pistol balik. Yang tu sepergi coach tahulah. Tahu. Tahu.
Lepas tu coach tahu tak, maksudnya saya tak belajar Dia tahu juga sebab parents saya dah datang jumpa coach. Jasmine ni dah makin teruk pelajaran ni. Saya pun cakap benda yang sama dekat coach saya. Coach saya tak tahu bahasa Arab apa semua, tak tahu kan. Coach saya kan saja. Waktu tu awal form 5 ke? Masa tu awal form 5. Oh, waktu tu awal form 5. Masa tahun form 5 tu Sukma bulan 6. So 6 bulan tu memang saya fokus on Sukma je. Habis Sukma, alhamdulillah saya bawa medal balik untuk Negeri Sembilan. Lepas tu masa tu bulan 7 tu diharamkan untuk training. Bulan 8 saya dah tercanguk dekat lapang sasar tu, pergi angkat pistol. Jadi, saya acara pistol. Jadi maksudnya ambil SPM ke? Ambil. Saya ambil. Sekolah saya saya jujur je. Okey, sekolah saya semua masa tu kita Syam baru dapat kluster kecemerlangan. Kluster kecemerlangan semua nak kena apa orang kata? Nak kena bagi all out lah, kena 7A lah 8A kan. Saya dapat 4A je. So total menembak ni berapa tahun dah? Berapa lama total? Total dalam 9 tahun. 9 tahun. Start daripada form 4. Saya start form 4 dan saya berhenti 24, 25 macam tu kot. Jadi sepanjang 9 tahun tu, yang paling tinggi pernah dapat pencapaian dalam menembak ni? Okay, I would say paling tinggi okay, dalam menembak ni, dalam sukan ni, di temasya yang tinggi, dia ada dua kategori lah. Satu yang national betul-betul, satu di peringkat universiti. Dua-dua adalah wakil Malaysia. Satu yang betul-betul national, satu wakil universiti. So kalau wakil national ni saya pernah pergi World Cup. Dan saya dapat momen saya tengok teammate saya qualify untuk pergi Olimpik. Dan teammate saya tu yang qualify untuk pergi Olimpik tahun ni. Dia masih lagi teruskan atlet lah. So kalau dalam universiti pula, saya pernah Universiad. Universiad ni satu temasya di mana dia kumpul semua universiti seluruh dunia. Nampak je universiti, tapi negara lain sukan ni dia pandang tinggi tau. Kita peringkat universiti nampak budak-budak kan, hingusan kan. Dia orang universiti, contoh Ukraine, universiti dia orang tua 40-an. So kita kena bersaing dengan orang yang lagi berpengalaman semua. Waktu tu student UPM. Bukan USIM. USIM Noob. Kalau semua orang tua, waktu tu umur berapa? Saya rasa saya pergi tu umur 22, 23. Oh, maksudnya 21, 22, 23 macam tu. Wah, hebat. Sebab yelah, yang lain semua tua baru masuk macam tu lah. International, tapi 23 tahun dah masuk. 23 dah kena menghadap ke hidup yang macam tu lah. Korang enjoy lah dulu. Tapi bidang macam mana? Lah, kalau tak ada macam ni? Kalau tak ada saya, kalau tak ada siapalah yang nak wakilkan negara kita dalam bidang tak boleh lah kata macam tu. Sebenarnya saya berpeluang sajalah. Saya berpeluang, ada ruang. Jadi kita grab the opportunity dan gain sebanyak mungkin experience from that lah. Kalau nak kata tak ada orang lain, sebenarnya ramai dekat luar sana yang struggle untuk masuk national. Selain daripada rezeki, itulah peluang. Dan so bila dah dapat tu, kita jaga elok-elok lah. Banyak lagi yang kita nak dengar daripada jadi kita rehat dulu untuk segmen yang seterusnya. Welcome back untuk segmen yang seterusnya. Macam kita tahu, sekarang berubah angin ke bidang media. Jadi kenapa berhenti jadi penembak dan bertukar arah ke bidang media? Kenapa merajuk ada masalah dalam sukan? Alright, dia macam ni. To be honest, kalau tanya diri sendiri, saya ada letak satu target. Daripada dulu sebenarnya, daripada saya lahir pun sebenarnya, kalau saya remind balik saya kecil-kecil, saya dah target lah, saya nak merangkak bila tak ada. Okey, cerita saya, kalau saya muhasabah balik diri saya, story saya lebih kurang macam ni. Masa saya belum sekolah lagi, saya 6 tahun macam tu lah, abang saya sekolah Syam. So abang saya duduk asrama.
So kita hantar dia ke asrama. Saya dengan out of nowhere, tak tahu apa, tak faham apa, saya cakap dengan ayah saya, abah, maksud saya yang paling kecil lah, abah, nanti adik dah besar, adik nak sekolah sini. Saya dah tak ingat dah pun. Saya dah tak ingat dah benda tu. Sampailah masa darjah 6, masa darjah 6 tu saya adalah aktif jugalah dalam hafazan, azan dan sebagainya, nasyid semua kan. Lepas tu Ustazah yang train saya, Ustazah Zaitun, saya ingat lagi. Dia bagi saya 2 borang tau. Negeri Sembilan masa tu yang dia syorkan kat saya adalah SMKA Syams dengan SMKA dekat Pedas. So dia bagi tu pilih lah nak masuk mana. Tapi saya syorkan masuk Syam. Saya pun tak ingat lagi ni, saya tulis. Hari pertama saya dah pergi interview semua kan, nak masuk sekolah agama kan. Saya dah masuk ke Syam tu, saya pun kata, oh ini sekolah abang aku. The first day saya masuk tu, saya pergi balik dekat tempat asrama dalam kereta tu, dekat ada bumbung lah, macam tempat jalan, tempat susur gajah, tapi gajah tak pernah lalu situ. Saya duduk kat situ balik, saya pandang asrama tu, saya cakap balik, bah, Alang dah, masa tu saya dah ada adik pula. Bah, Alang dah sekolah sini. Meremang. Lepas tu masa saya dah masuk menembak form 4, form 5, saya kata lepas SPM saya nak masuk UPM. Sebab dekat UPM ada satu macam atlet-atlet semua dekat UPM lah. Dia ada banyak universiti tapi saya suka UPM. Saya dapat UPM, tapi saya dapat Bintulu. UPM Bintulu. Lepas tu saya disebabkan saya diperlukan lagi dalam skuad Negeri Sembilan dalam sukan, saya ditukarkan universiti masuk ke USIM. So saya ambil benda tu, tapi saya dapat juga masuk UPM selepas 2 tahun di USIM. So bayangkan bila saya muhasabah diri kan, masa saya kecil-kecil, saya nak benda tu, Allah bagi. Ya, betul. Sebab saya tak banyak dosa. Bila SPM, Allah bagi transit 2 tahun dulu kat USIM. Kau teguh ke iman kau dulu, masuk UPM. Allah bagi juga. Lambat dengan cepat je. So bila saya sampai satu masa, so saya dah letak target-target saya. So one of the target saya pada umur 25, saya sepatutnya saya dah di level senior athlete. Saya letakkan diri saya nak saya kat senior athlete, paling minimum saya nak pergi Asian Game. Tapi ada banyak yang berlaku lah. SEA Games saya dapat pergi. So disebabkan saya tak capai benda tu, saya tanya diri saya, kau nak teruskan lagi ke, ataupun kau perlu bagi laluan dekat orang lain yang sama ada impian nak masuk national dan sebagainya. So saya rasa saya punya time dah habis, so saya back off lah. Maksudnya waktu seumur 25 tahun tu kau boleh saya nak jadi senior athlete. Tapi sampai Asian Games je. Tak sampai pun Asian Game. Oh tak. Kalau SEA Game. Kalau nak tahu dia punya peringkat tu, mula-mula Sukma, lepas tu SISA, lepas tu SEA Game, lepas tu Commonwealth, lepas tu Asian Game, lepas tu Olympic. Jauh. Saya pernah dia ada antara benda yang faktor utama adalah pasal target tu. Tapi adalah benda-benda belakang yang tak best yang berlaku dekat saya, yang saya nak share dekat sini. Saya tak kisah, saya nak share. Jadi siapa pengalaman tu sir? Pengalaman dia adalah di mana antaranya lah, antara ada banyak sebenarnya. Dia ada yang paling pahit. Yang paling pahit dia macam ni. Masa saya junior, masa saya berada waktu jadi atlet. Yes, masa tu atlet lah. Tapi kita atlet junior lah, baru masuk national kan. Waktu tu kita budak. Kita ada berkecamuk hati dan sebagainya lah kan. Tapi bila kita dah besar ni, saya suka nak share benda ni sebab dia satu pengalaman yang membuat siapa saya hari ni lah. Membuatkan saya strong, membuatkan saya positif, membuatkan siapa saya sekarang lah. Tapi saya nak cerita pada ketika itulah. Masa tu umur saya dalam 21-22 lah. Saya dah qualify untuk pergi Commonwealth. Qualified ni maksudnya rekod dia macam ni tau. Rekod dia dekat Malaysia ni dia sangat kecil. Event saya, contohlah event yang saya maksudkan ni adalah free pistol 50 meter. Jauh dia 50 meter dan pistol yang kita guna adalah free pistol. Kenapa nama dia free pistol? Sebab dia boleh modified macam-macam. Itu nama dia free pistol. So contohlah dekat Malaysia dia punya rekod sangat-sangat kecil. Best saya yang main tinggi. Contoh rekod masa tu tak silap saya 5
550 per 600. Full mark 600 lah. Okay. So event masa tu rekod 550. 550 ni tahun 1990 lebih. Maksudnya dah lama. Yes, dah lama gila tak ada orang yang tembak tinggi macam tu. So masa zaman-zaman best saya, masa tu kita orang dah main 540 lah, 540 dan ke atas lah. Kita training for that. Dan even sekarang pun yang pegang rekod negara sekarang adalah best saya lah. So saya pun pernah ada experience pegang rekod national, rekod junior, rekod sukma. Saya pernah merasa pegang benda tu. So masa tu performance saya tengah naik lah. Lepas tu bila saya dah macam tak ada lah official, tapi dah dalam kalangan kita atlet-atlet ni dengan coach, dengan manager dah macam Jasmine pergi ni, InsyaAllah Jasmine pergi ni Commonwealth. Lepas tu ada satu moment tu dipanggil masuk meeting. Saya tak dipanggil masuk meeting, tapi saya berada di situ. Meeting tu macam ada bilik sana kan. Saya dekat sini. Okey, semua tengah training ramai-ramai. Okey, jom meeting. Sebut nama. Tam. Tapi tak ada nama saya. Tak ada nama saya. Saya ucap okey, tak apa. Itu untuk sukan Commonwealth lah. Yes, untuk pergi Commonwealth. So tak apa, saya duduk je lah dan training macam biasa. Dah habis meeting, semua VVIP semua dah keluar, coach semua dah keluar. Saya tanya member saya, "Ui, apa cerita kat dalam kan?" Nama aku ada tak? Dia kata kan. Betul, dia macam tak nak bagi tahu lah. Kalau dia kata training habis dulu. Okay, training dah habis tu, dah pack apa semua, dah keluar. Dia cerita macam ni, dekat dalam nama saya ada. Okay. Dia macam ni lah, cakap Jasmine Muhammad Zain. Siapa Jasmine? Dia duduk meja, bayangkan meja meeting kan. So ada atlet banyak, dia VVIP semua kat sini lah, yang buat pemilihan tu. Jasmine Muhammad Zain. Siapa ni? Betul, adalah sini saya yang dalam tim saya lah. Maksudnya dalam sukan dalam acara pistol ni. Dia pun terangkan lah, Jasmine ni junior, dia tengah naik, dia junior. Ni kalau member saya tipu lah. Tapi ini yang member saya cerita kat saya. Dia kata orang tu dia cakap macam ni kan, "Oh junior kita tak kenal, so tak payah bawa." Saya yang dengar pun panas lah. Masa tu saya tengah pegang pistol ni, dia main-main. Itu one of it lah. Lepas tu saya boleh ceritakan, saya kena 2 kali benda tu. Di situasi yang berbeza, tapi saya kena environment yang macam lebih kurang macam tu 2 kali. Lepas tu itulah antara jugalah benda yang membuatkan saya dah stop lah. Cuma bukan itu yang utama. Itu mungkin dah bawah-bawah lah. Saya ada lah mission saya dalam hidup ni kan. Sebab contoh macam apa yang saya boleh share kat sini, lepas saya keluar, adik saya masuk national. So saya rasa itu peraturan percaturan Allah yang bagus. Sebab kalaulah saya dengan adik saya duduk dalam satu national, dalam satu team, saya rasa mungkin adik saya tak boleh jadi diri dia, saya pun tak boleh jadi diri saya. You faham? Sebab ada adik-beradik dalam satu. So saya dah keluar, dia masuk. Tahun saya keluar, saya keluar masa tu dalam bulan 6, 7 macam tu. Tahun depan tu bulan 1 adik saya masuk. Tanpa saya pun tak tahu dia masuk. Tiba-tiba, kau dah masuk national. Okey, bagus, masuk. Sambung. Betul, saya masa tu saya berhenti, saya tak ambil saya punya box, saya tak ambil saya punya senjata lagi. Saya tak serah senjata apa semua lagi. Betul, saya kata Alang tak payah serah senjata lah. Kau pergi dekat Amara, kau bagi tahu kau nak ambil senjata Alang, tukar nama je. Betul, dah settle. Tapi perjalanan adik saya susah sikit lah. Sebab dia melalui PKP dan sebagainya. So tak boleh nak training dan sebagainya. Sekarang ni dia fokus on belajar lah. Sekarang dia fokus on belajar. Dia tak teruskan menembak lagi. Okay, jadi sebelum kita akhiri podcast kita, sebab dah banyak dah kita dengar cerita dan pengalaman daripada apa nasihat dan pesanan kepada audiens kita yang mungkin nak ceburi bidang sukan? Okay, secara general lah sukan kan. Okay, yang pertama sekali, saya rasa siapa yang nak ceburi bidang sukan secara serius, kena tahu dulu bezakan apa itu permainan dan apa itu sukan. Saya bagi contoh. Permainan galah panjang. Galah panjang yang kita main petang-petang, itu permainan. Tapi sekiranya korang ada satu aktiviti ataupun satu usaha untuk mengkaji permainan itu adalah sukan. Sebagai contoh, korang
korang kaji, okay, untuk aku nak laju lepas di bahagian yang pertama dengan cara yang macam ni, contoh kan, nak galah panjang macam ni, kita nak macam tu kan, aku kena kurus macam ni. Untuk lari laju aku kena kuatkan kaki ni, aku kena pergi gym. Kalau ada benda tu, itu sukan. Itu sukan. Kalau permainan dia balik, itu sukan. Itu permainan. So, dan kalau korang betul kat luar sana, kalau betul nak pergi sukan, ini saya kena cabar dengan coach saya sendiri tau. Sebab coach saya, dia masuk negeri dan dia pergi national 2 tahun je dia buat. Negeri pergi national sampai mana? Maksudnya dia wakil negeri. Lepas tu dia selected untuk masuk national team. 2 tahun je dia buat. Dan dia masuk menembak tu, memang 2 tahun tu memang dia baru masuk menembak. 2 tahun terus masuk national. Saya cuba untuk lawan coach saya. Tapi saya tak dapat. Tapi disebabkan saya nak lawan tu, saya dapat 3 tahun. Selepas 3 tahun saya masuk national. So itulah, kalau korang nak pergi sukan, kalau korang betul serius nak pergi ke sukan, mainlah sampai national. Baru korang tahu, baru betul lah tu sukan. Baru betul lah korang nak kata korang atlet kan. Masuk sampai national. So kalau korang main untuk bukan selain national, untuk saya secara personal, korang hanyalah pemain bola, korang hanyalah penembak, korang hanyalah pemain catur. Tapi kalau korang dah masuk national, korang atlet. Itu saya dan didikan dan ajaran coach saya. Okay, terima kasih atas segala perkongsian dan pengalaman kita dengar Sama-sama. banyak cerita dan pengajaran dan pengalaman yang kita boleh ambil pengajaran. Jadi kesimpulannya, apa yang kita boleh dapat dalam cerita Jasmine, kalau kita nak serius ceburi satu bidang tu, buat betul-betul dan pastikan kita buat sampai peringkat yang paling tinggi kita boleh dapat. Contohnya macam dia dah buat target, bila dia masuk sukan, dia minat sampailah peringkat international. Jadi terima kasih kepada semua penonton yang setia mendengar podcast Hoi Podcast kita pada hari ini. Dan jangan lupa setia bersama dan stay update dalam channel di Home of Ideas. Itu sahaja daripada kami dan terima kasih kepada guest Jasmine, Media Kreatif kita. Okey, sekian. Itu sahaja, terima kasih. Bye, Assalamualaikum.